Salam kawan-kawan. Kali ini saya membawa pemandangan Bandaraya Miri sebelah petang balik kerja. Kita akan ronda lalu kawasan yang pusat bandaraya ini. Ya, jalan ini memang sentiasa jam ya kawan-kawan apabila balik kerja ataupun tengah hari, karena ini jalan merupakan satu jalan utama yang keluar lah dari pusat bandaraya ini ke jalan-jalan utama. Sekarang ini kita sedang lalu di Balai Polis Pusat Miri ya kawan-kawan. So, di sebelah kiri kita itu merupakan Balai Polis Pusat Miri. Ya, jalan sini kereta bergerak agak perlahan ya kawan-kawan. Memang jam. So di depan itu kita tengok ini merupakan sambutan hari ulang tahun Bandaraya ke-17 tahun ini. So itu merupakan maskot Bandaraya Miri, yaitu kuda laut ya. Tuh.
itu juga merupakan satu daripada sudut tarikan di Miri ini. Sayang Miri, so ramai kita lihat pengunjung singgah sini untuk bergambar di depan signage itu. Saya Sayang Miri itu. Oke, kita sudah keluar daripada pusat bandaraya. Kita akan masuk ke jalan utama Miri Bintulu. Di sini kita lalu menggunakan bulatan sini. So kalau di luar sini kawan-kawan agak lengang, because ini merupakan masih bulan puasa. So saudara kita yang beragama Islam telah balik awal tadi pukul 4.30. So yang bukan Islam saja yang balik lewat. So ini menyebabkan jalan utama ini agak lengang. Ya, tidak seperti biasa kalau kita balik tidak di staggered, maksudnya di asing-asing. Memang agak jam ya jalan ini kalau kita balik pukul 5 macam ini. Kita sedang lalu di sebuah hospital swasta di Miri sini kawan-kawan. Saya lihat hospital swasta ini agak laku ya kawan-kawan. Kalau sebelah pagi kita tengok parkingnya memang penuh sesak, macam kita pergi ke hospital kerajaan juga. Mungkin disebabkan hospital Miri ini agak lama tidak ditingkatkan, mungkin dalam 2 ke 30 tahun So maksudnya keperluan penduduk itu sudah meningkat dan hospital itu masih belum berkembang. So jadinya kalau kita sakit takkan kita tunggu ada duit, kata ada duit pergi juga, biarpun kita pinjam dengan orang. So di sinilah kita harap sambungan hospital baru itu nanti siap dengan segera supaya ruang untuk perkhidmatan berbagai di hospital Miri itu dapat meningkat. So sedikit sebanyak dapat mengurangkan beban penduduk Miri ini untuk perlu mendapat perkhidmatan hospital swasta ataupun klinik swasta untuk menjaga kesihatan mereka. So kita akan masuk ke kawasan hilltop ini ya kawan-kawan. Saya coba bawa pandangan ke sini untuk tontonan kawan-kawan semua, supaya sekurang-kurangnya dapat juga kawan-kawan melihat Bandar Miri ini secara dekat. Kalau kawan-kawan datang dengan sekejap mungkin kawan-kawan berada di pusat bandar saja. So sekarang ini saya bawa kawan-kawan pergi ke kawasan perumahan juga untuk melihat
keadaan di kawasan perumahan. So ini kawasan perumahan bebukit ya kawan-kawan di sini. So, ini merupakan satu perumahan yang agak lama juga ya. So kawasan ini dipanggil hilltop ya kawan-kawan. Kawasan ini ya seperti yang saya katakan merupakan kawasan perumahan bebukit dan juga satu kawasan perumahan yang agak lama di sini. Oke, kita buat pusingan di sini ya kawan-kawan. Kawasan ini boleh saya katakan merupakan kawasan tempat orang yang agak berada di miris sini. Ya, kebanyakan mereka ini adalah kumpulan menengah ya, kan boleh saya katakan M40 ataupun ada yang T20 di sini juga tinggal. So, di sini kita dapat lihat rumah-rumah mereka besar-besar ya kawan-kawan di sini. Oke, kita pergi ke hilltop selatan. Yang sini tadi ada hilltop utama, so saya ini kita pergi ke hilltop selatan. So kita sedang lalu di kedai ataupun rumah teres di sini.
Oke, kita keluar dari kawasan perumahan Hilltop ini ya kawan-kawan. Nanti kita pergi ke kawasan lain pula nanti selepas ini. So kita sedang menuruni bukit ini. So ini juga merupakan satu daripada kawasan apartemen di sini ya kawan-kawan. Oke, kita pergi ke Grand Park, kosan sini Grand Park ya kawan-kawan. Ini merupakan kawasan perumahan Grand Park, jalan pintas untuk menyambungkan jalan Riam ke jalan utama sini, jalan Miri Bintulu. Kawasan Miri Bintulu ini jalannya sangat cantik ya kawan-kawan. Kalau pokok-pokok ini membesar akan memberi shade ya dalam perjalanan kita sepanjang jalan ini. Pokok ini agak cantik ya, bertingkat-tingkat dahannya. Saya pun tak tahu apa nama lah pokok ini. Kalau dipangkas lagi cantik lah pokok ini ya kawan-kawan. Ya seperti saya kata tadi, di kawasan jalan utama ini ataupun highway ini kendaraannya agak lengang ya kawan-kawan, karena seperti saya kata tadi kita keluar balik dari pejabat secara staggered ya, ada yang balik awal, ada yang balik lewat. So ini yang menyebabkan jalan raya kita tidak
begitu padat dengan kendaraan. Memandangkan kita lalu di kawasan Mega Imat komersial ini, kita lalu sini ya kawan. Saya nak tunjukkan sedikit pemandangan di kawasan ini untuk tontonan kawan-kawan juga ya. So ini kita namakan sebagai Mega Imat Commercial Center ya di sini. So ya, kebanyakan perniagaan di sini juga menyediakan kedai makan ya, di samping kedai-kedai potong rambut dan jual baju ya, di sini. Ya, memang kedai menyediakan makanan merupakan kedai yang agak populer di kawasan ini ya, yang menyediakan kemudahan untuk pekerja-pekerja yang dari pejabat di sini dan juga kedai-kedai hardware yang lain. Seperti saya kata tadi, ini merupakan kedai baju, dan kita juga lalu di kawasan kedai gunting rambut. Juga kita lihat bistro juga ada di sini. Di samping juga ada hotel-hotel kecil ataupun lodging house kami kata di sini, ataupun inah ya, yang menyediakan tempat juga penginapan yang murah tetapi bersih di kawasan sini juga ya. Ini merupakan sedikit sebanyak keadaan ataupun rupa gaya di kawasan Mega Imat Commercial Center. So ada di belakang sana merupakan satu pusat membeli belah yang agak besar juga. Kita tidak akan lalu di situ ya kawan-kawan. Ya, kawasan sini memang agak cantik pemandangannya kawan-kawan, luas, dan dengan background yang cantik ya di kawasan ini. Kita lalu di satu juga pusat komersial kecil di Miri ini kawan-kawan mungkin sama macam di tempat lain, kedainya lebih berselera ya, mengikut kawasan-kawasan perumahan yang ada. Dengan ini memudahkan penduduk tidak bertumpu masuk ke pusat bandaraya. So macam kami di Taman Tunku memang ada juga kedai pasar yang menyediakan kemudahan-kemudahan untuk keperluan harian, terutamanya seperti pasar sayur, daging, ikan dan sebagainya ada disediakan oleh pihak berkuasa tempatan di sini. Di samping juga kedai-kedai lain yang menyediakan pelbagai perkhidmatan
yang memenuhi keperluan harian masyarakat. Seperti juga ada klinik swasta di sini dengan juga pemasi di Taman Tungku. Demikian juga kalau kita pergi ke utara, yaitu di Pelmajaya, kita juga ada pusat perdagangan di Pelmajaya juga yang menyediakan bank, menyediakan kedai makan, klinik kesehatan dan sebagainya. Dan juga di Senadin, nah itu juga merupakan kawasan perumahan yang besar di Miri ini, Taman Tungku, Pelmajaya, Senadin. Dan akan timbul sekarang ini merupakan Vista Perdana juga, kawasan besar, perumahan besar di Miri juga ada menyediakan perkhidmatan seperti ini. Cuma kedai-kedai lama seperti di Krukut jarang kita dapat lihat satu pusat komersial yang besar di situ, karena mereka masih menggunakan konsep lama, di mana kalau mereka nak membeli barang kena turun pasar. So konsep pembangunan baru ini, di mana ada penduduk, di situ disediakan pusat-pusat komersial. So dengan arti kata yang lain, penduduk tak perlu bergerak jauh untuk mendapatkan perkhidmatan dan keperluan harian, melainkan mereka nak bershopping dan melihat melihat keadaan di pusat bandaraya, baru mereka akan turun. Itu mungkin pada hujung minggu ataupun cuti untuk hari-hari biasa. Kalau mau membeli kan barang makanan dan sebagainya, hanya perlu ke pusat-pusat komersial ini yang berselera mengikut perumahan ini. So ini merupakan satu konsep pembangunan yang baik kalau kita rujuk kepada pembangunan mampan ya kawan-kawan, di mana kita dapat menjimatkan kos, terutamanya kos pengangkutan dan kos petrol untuk kita bergerak ke sana dan kemari. Jikalau kita hanya bertumpu hanya satu tempat untuk kita mendapatkan perkhidmatan, contohnya ke pusat bandaraya sahaja seperti dulu kala, ya memang parah lah, hari-hari kena jam. Ini satu perubahan konsep pembangunan di Sarawak, amnya dan Miri khasnya. Saya pikir tempat pertuan pun sama juga lah. Oke, selepas ini kita akan masuk ke Taman Tungku, tapi kita akan berhenti ya di kawasan membeli belah sini ya kawan-kawan. Tak sempat ya, tak boleh lampu merah mesti berhenti, takut nanti kita melanggar sesama sendiri. So kalau kau lihat gambar sini pun nampaknya cantik ya kawan-kawan. Di depan sini luas, background dengan background perumahan modern di sana, dan sebelah kanan kita yang merupakan kedai masuk ke simpang Taman Tungku. Ke kiri kita merupakan kalau kita nak ke utara Sarawak, utara Miri ini, seperti kalau kita ke Pujut, ke Pemai, ke Senadin, ke Kuala Baram, kita akan pusing ke kiri. So jalan lurus itu merupakan jalan ke Bintulu, pergi ke Bekenu dan sebagainya. Jalan ini juga boleh. Nah, inilah merupakan sambungan dari simpang sinilah yang disebutkan Pan Borneo tuh ya kawan-kawan. Dari sini sampailah ke Kuching. Nah, ini merupakan jalan Pan Borneo lah. Nanti supaya kita dapat lihat kerja
membaiki ataupun menambah baik jalan itu, sedang berjalan dengan lancar lah. Di depan itu, mulai di depan ini akan dimulakan dengan pergerakan ataupun Panbonio. Tapi di kawasan Miri ini agak perlahan ya, mungkin disebabkan oleh pipe gas, air dan elektrik. So 3 utility ini terpaksa dialihkan karena dia menyebabkan disebabkan oleh pembangunan itu. So baiklah kawan-kawan, kita masuk ke sini untuk membeli sesuatu. So sekian saja untuk kali ini. Jangan lupa ya kawan-kawan untuk sokong saya punya channel, Petrus Channel, supaya dia menjadi satu channel yang populer. Sekarang ini hanya baru ada 700 lebih subscriber ya kawan-kawan. Saya minta sokongan lagi dari kawan-kawan semua supaya channel ini dalam tahun ini dapat capai 2 ke 3 ribu subscriber. So, tolong saya ya. Ataupun subscribing ini percuma, tidak perlu bayar apa-apa. Oke, ini saja ya kawan-kawan. Terima kasih. Bye bye.